Asy-Syafi'i, ia berpindah-pindah setiap tahun. Sebab tu harus kita tahu, kalau boleh kita tahu bila Lailatul Qadar itu. Sebab kalau tahun lepas katalah 23 contoh, tahun ni dia tak akan berlaku 23 lagi, dia akan berpindah ke mungkin 21. Imam Syafi'i sendiri menyukai dua tarikh, kalau tak 21, 23, kalau tak 21, dia gitu, 21, 23, 21, 23 kalau ikut Imam Asy-Syafi'i. Tapi jumhur ulama mengatakan 27. Ada dua kitab yang boleh kita ambilkan pedoman, maksudnya dua kumpulan kitab. Satu yang mengatakan malam 21, satu lagi kata malam 29. Ada harapan lagi lah. Cuma ada cumanya tu, ada dua pandangan ulama nak menghitung malam Lailatul Qadar. Satu menghitung daripada awal, satu lagi pandangan daripada sahabat Nabi Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri, hitung daripada belakang. Kalau hitung daripada depan jadi 21, 23, 25, 27, 29, itulah malam-malam ganjil kalau hitung daripada depan. Kalau hitung daripada belakang, kalau Ramadan itu 29, maka sama juga 21, 23, 25 seterusnya. Tapi kalau Ramadan itu 30, malam ke-22 jadi malam ganjil yang pertama, 24 ganjil yang kedua. Kenapa? Sebab ada hadis lain Nabi mengatakan, walaupun jumhur mengatakan 27, betul lah 27 tu, tetapi hitung daripada mana? Ada hadis yang mengatakan, carilah Lailatul Qadar litasi'atin tabqa, pada 9 malam yang berbaki, au sabi'atin tabqa, 7 yang berbaki, atau khamisatin tabqa, 5 yang berbaki, au thalithatin tabqa, ataupun 3 yang berbaki. Jadi kata ulama begini, kalau dilihat hadis ini tadi, maka dikiranya daripada yang berbaki itu, kalaulah Ramadan itu 30 hari, ini 30 hari, 21 Ramadan, 22, 3, 4 sampai hari yang ke-30. Kalau kata 9 yang berbaki akhir itu, kerana tolak 9, jadi 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22. Sebab dia tolak daripada belakang, maka bermakna 23, 22 ini adalah malam ganjil kalau 9 berbaki. Kalau 7 berbaki, 24. Kalau 5 berbaki, 26. Begitulah cara kiranya. Mana satu yang betul? Semua betul. Jadi macam mana? Nak buat macam mana? Kena cari setiap malam lagu tu. Jadi tanda yang paling tepat berlakunya Lailatul Qadar, inna syamsa sabihataha laisa laha syu'a', sesungguhnya matahari pada esok harinya, maksudnya malam ni Lailatul Qadar, esok harinya tandanya itu adalah matahari itu paginya tidak terlalu kuat. Syams laisa laha syu'a', matahari tidak kuat, tidak ada padanya cahaya yang kuat. Kenapa begitu? Disebut di dalam kitab Bahrul Madi, syarah kepada Sahih At-Tirmidzi, Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi menukilkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab. Dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, Al-Imam An-Nawawi menukilkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Qadhi Iyad. Al-Imam Qadhi Iyad mengatakan kerana malam tadi bukankah turun malaikat, tanazzalul malaikah, turunlah malaikat, warruh, dan malaikat Jibril, fiha, dekat bumi. Jadi malam tadi subuh sebegini ni, mereka naik kat langit semula, sebab langit adalah tempat tinggal para malaikat. Bila naik itu, bukankah malaikat ada sayap, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', malaikat ada 2 sayap, ada 3 sayap, ada 4 sayap. Malaikat Jibril ada 600 sayap.
Satu sayap malaikat Jibril larger than horizon, lebih besar daripada timur dan barat. Bayangkan. Jadi bila naik ke atas malaikat ni, maka mereka mengembangkan sayap. Jangan dibayang-bayang macam mana mengembang tu, nah. Jadi sayapnya tadi menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bumi. Maka jadilah cahaya itu yang asalnya kuat, jadi slow. Dia ada juga slow, nah. Yang biasa tahu tanda ni siapa? Mak Ajah lah, datin-datin lah selalu. Sebab orang lelaki tidur waktu tu. Yang sidai baju apa semua orang perempuan lah selalu, nah. Kalau ada tanda itu, itulah berlakunya Lailatul Qadar. Itu tanda paling tepat. Adapun tanda-tanda yang lain tu ada. Anjing tak menyala umpamanya, nah. Mungkin malam itu sepoi-sepoi bahasa, mengantuk sangat, berlipat-lipat mata ni, mengantuk. Walau malam biasa okey je, tapi malam tu ya Allah. Atau sebaliknya, malam tadi rasa malas nak solat tarawih, nah. Selalu 20 rakaat, malam tu 100 rakaat, mungkin juga. Ataupun selalu 20 rakaat, malam tu dan 2 rakaat saja, nah. Mungkin juga, nah. Itulah rahsia-rahsia pada Lailatul Qadar itu sangat banyak sekali, nah. Wallahu a'lam bissawab. Cuma kata ulama ni yang saya nak kongsi ni, jangan sampai tertinggal solat isyak berjamaah dan subuh berjamaah. Sebab tu tadi saya datang lambat tadi, nah. Sebab dan sahur kat rumah tadilah. Jadi bila saya datang lambat, ada sahabat kita tadi, jadi teman saya, beliau dah solat subuh. Jadi saya minta tolong, macam mana dia jadi makmum saya lagi, nah. Boleh supaya kita tolong orang yang datang lambat. Kita jangan terlepas itu, nah. Jadi saya nak kongsikan hari ini beberapa amalan supaya ada kesinambungan Ramadan kita sehingga hari-hari lain sepanjang tahun, nah. Pertama saya nak kongsikan, satu, jangan tinggal solat isyak dan solat subuh berjamaah. Yang lain berjamaah juga, tapi ini lebih kita tekankan. Solat isyak dan solat subuh berjamaah jangan tinggal. Kalaulah kita dah solat seorang-seorang tadi, minta tolong kawan lain, ataupun sembahyang sekali lagi. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, sembahyang boleh diulang sekali. Buktinya apa? Sayyidina Mu'adz bin Jabal solat dengan Nabi, balik kat kampung jadi imam kepada makmum ataupun orang kampungnya, nah. Kenapa tu? Adakah orang di Taman Tani yang sepanjang malamnya qiyamul lail? Dahlah setiap malam, sepanjang malam qiyamul lail, tak tidur, non-stop daripada isyak terus sampai subuh. Dahlah sepanjang malam, setiap malam. Adakah? Nah, mungkin ada semalam dua mungkin, tapi malam yang ketiga mungkin bungkus, yang keempat ghaibul ghuyub terus ni tak ada mungkin. Tapi kita dapat pahala tu. Syarat sembahyang subuh berjamaah. Ini rahsia pertama. Nabi sebut, man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama al-laila nisfah. Siapa yang solat isyak berjamaah, baginya pahala dalam buku catatan seumpama dia membangunkan separuh malam. Seolah-olah lepas dia solat isyak tu, dia tak tidur. Walaupun dia tidur, tapi dan tadi solat isyak berjamaah, dalam buku catatan dia tak tidur. Dan bukan saja-saja tak tidur, dia bangkit untuk mengerjakan qiyam 2 rakaat tahajud, nah, ataupun qiyam malam daripada isyak tu sampai tengah malam tu approximately pukul 12 lebih lah pahalanya itu. Allahu Akbar, nah. Yang lebih spesial daripada tu lagi apa? Wa man sallal fajra, hadis yang lain, wa man sallas subha, siapa yang solat subuh solat berjamaah. Yang isyak tadi saya nak bagi tahu satu perkara. Kan kita ni Ramadan, kadang-kadang kita lambat datang ke masjid, orang dah solat tarawih. Jangan
sembahyang seorang-seorang kat tepi tiang ataupun dekat mana-mana pojok, mana-mana sudut, jangan. Dah saya dah terlepas miss tadi, orang dah tak solat isyak lagi, jangan. Dari segi hukum ikut sahaja orang yang solat tarawih itu boleh. Macam mana? Biarlah Tuan Imam Khairi, Tuan Imam Basri kita mengimami solat tarawih umpamanya 2 rakaat. Kita follow, tapi jangan niat solat tarawih, niat isya. Usalli fardal isya. Jangan sebuah rakaat ini tak ada orang buat isyak 2 rakaat. Tak ada apa dah batal. Pasal 2 rakaat. Usalli fardal isya 4 rakaatin. Adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Rukuk imam ikut samalah. Bila imam salam, kita jangan salam. Nanti kalau imam salam, batal lah sembahyang kita. Sebab salam itu apa? Penutup kepada solat. Jangan salam. Bila mereka salam, Tuan Imam salam, kita angkat lagi sambung 2 rakaat. Dapatlah kita pahala berjamaah. Boleh macam tu Ustaz? Boleh. Qiyasnya macam mana? Kita dah solat zuhur, kita pun sembahyang sunat zuhur ba'diyah, tiba-tiba ada datang orang di belakang kita, boleh tak dia jadikan kita imam? Jawabnya boleh. Macam mana niatnya? Macam tadi juga, tapi dia zuhur lah. Usalli fardal zuhri 4 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Wajib dia sebut ma'mum. Kalau tidak batal solat dia, bermain-main. Imam yang dah disentuh tadi, beliau sembahyang sunat ba'diyah zuhur. Bila disentuh bahu, jangan bertukar jadi zuhur lagi. Bila nak habis, tadi dah sembahyang 2 rakaat dah zuhur, ini sembahyang sunat ba'diyah 2 rakaat, disentuh jadi zuhur balik dia. Bila zuhur balik, dia dah 4 rakaat, kawan ni tak apa, dia pun sembahyang sunat lagi, datang lagi orang tu yang bang Haji tu sampai ke maghrib tu, dah orang banyakkan sentiasa, tak perlu, cukup dia niat jadi imam. That's all, dapat pahala berjamaah. Kalau dia tak sebut imam, pahalanya sah. Tapi kalau dia sebut imam dalam hatinya, once dia kena touch, jadi imam lah saya ni, jadinya dapatlah pahala berjamaah. Itu qiyasnya tadi. Taib, jangan lepas sayang Ramadan ini. Yang lebih special, wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh secara berjamaah, fa ka'annama qama al-laila kullah, seumpama dia solat malam sepanjang-panjang malam dalam buku catitannya. Alhamdulillah lah, tahniah pada datuk-datuk, datin-datin sekaliannya. Sebab kita sempat tadi solat berjamaah, saya pun dapat solat berjamaah juga tadi, alhamdulillah, syukurlah. Ini pilihan Allah ni, bukan senang. Mungkin ada rumah orang dekat-dekat, mungkin tak sempat umpamanya. Kita yang jauh-jauh pun dah sempat. Itu pilihan Allah sebenarnya. Jadi itu yang pertama saya nak kongsi. Kenapa penting sangat solat subuh berjamaah ni? Satu, pahalanya tadi seumpama membangunkan seluruh malam, walaupun dia tidur lepas tarawih ataupun lepas mori malam tadi. Tak dan lah kata buat qiyamulail malam tadi, tapi dan solat subuh secara berjamaah. Masya Allah, jangan tinggal. Dalam kitab Bahrul Madhi yang saya sebut tadi itu, ada satu kalam yang mengembirakan. Kata Syekh Idris Al-Marbawi, beliau sebutkan apa yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah dalam kitab Muwatta, dan apa yang disebut oleh Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim. Kalaulah berlaku malam tadi Lailatul Qadar, dia tak sempat pun nak qiyam malam tadi, tapi sempat subuh, falahu hadduha, bagi orang yang sempat solat subuh berjamaah tadi, pahala malam tadi. Pahala malam tadi itu dia dapat. Tengok tuan-tuan, mudah sangat. Memang, tapi bukan senang nak bangkit subuh ni. Bukan senang. Memang senang dapat pahala ni, tapi bukan senang nak dapat bangkit subuh berjamaah. Tolong pegang sampai kita meninggal dunia. Jangan tinggal benda ini. Solat isyak berjamaah, solat subuh berjamaah. Itu satu. Yang kedua, jangan tinggal sembahyang sunat sebelum subuh. Maksudnya masuk dulu waktu subuh, sembahyang sunat at least 2 rakaat, at least.
Sebab Nabi sebut raka'atal fajri khairun li minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, maksudnya dah masuk subuh, sebelum solat subuh betul. 2 rakaat itu khairun li, is better to me minat dunya wa ma fiha, daripada dunia dan segala isinya. Apa yang dalam dunia ni? Kalau segi kekayaan, di daratan, di lautan, di udara, dalam bumi, tak ada apa banding dengan 2 rakaat ini, kata Nabi. Bayangkan, itu baru 2 rakaat sebelum subuh. Bagaimana 2 rakaat subuh betul? Dulu saya pesan kat sini, alang-alang kita sembahyang ini, kita sembahyang solat ini kan, sunat ni, bacalah surah. Selalu kita tak baca surah. Saya sendirilah selalu tak baca surah kan. Tukar esok hari, tukar, maksudnya biar ada surahnya. Paling kurang kita rotate 2 set. Satu set, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua qul huwallahu ahad. Sebab kata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, 2 bulan saya menjadi tetamu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling selalu surah yang saya dengar Nabi baca ketika itu, rakaat pertama qul ya, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Jarang kita tahu apa rahsianya kan, tuan imam, jarang kita tahu apa rahsianya. Saya bagi tahu rahsia, guru saya pun tak bagi tahu, tapi ketika saya baca kitab Hidayatus Salikin, dia macam ada, mudah-mudahan ilham yang baik lah. Saya bukan orang yang baik sangat, tapi mudah-mudahan ilham yang baik. Kenapa Nabi selalu ulang qul ya qul huwallah, qul ya qul huwallah? That is early in the morning. Kan, early in the morning tu bangun daripada subuh tu kan, yang tak solat tahajud lah, maksudnya subuh tu dah jadi mula. Sebab ini saja nah. Saya tak jumpa lagi dalam mana-mana kitab. InsyaAllah mudah-mudahan ilham yang baik, kerana dua surah ni adalah berkaitan dengan akidah. Qul ya tu akidah, qul huwallah akidah. Dua-dua diturunkan dekat Makkah. Kalau dekat Makkah tu semua cerita tentang akidah. Apa maksudnya ni? Seawal pagi akidahmu hendaklah dimantapkan to worship none but Allah, to ask from none but from Allah. Tu diajar tauhid itu. Sebab tauhid ini adalah penentu. Walaupun orang tu hebat beramal tasawufnya, Masya Allah, tapi kalau tauhid tak kena, habis amalannya. Itu yang Imam Ghazali sebut, la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah sesuatu ibadah itu, apakah namanya solat, apakah namanya zakat, puasa, haji, tak sah illa, melainkan ba'da, selepas ma'rifatil ma'bud, kenal siapa yang diibadahkan, siapa dia Allah. Mesti kemas sifat tauhid kita mesti kemas. Sebab itu saya selalu ulang kat mana-mana pun, mengaji sifat 20 biar khatam, dan kemas, faham dan hadam. Tu tambah lagi perkataan tu, biar kita mengaji sampai khatam. Jangan tengah-tengah, jangan tengah mengaji habis sambung 5 tahun lagi. Macam mana nak hafal, nak tahu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, sampai salbiyah guru pun meninggal. Ambil yang lain balik, guru balik, nafsiyah balik. Guru yang kedua dan ma'ani je, ma'ani tak ada lagi. Mengaji sampai habis. Pertama mengaji sampai khatam dan faham. Jangan khatam saja faham tak. Dia kena faham kenapa jadi nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Mana yang dikatakan sebagai wujudi, mana yang dikatakan sebagai thubuti, yang lain tu adalah amrun i'tibari. Banyak penjelasan ini. Nampak macam payah tapi sangat indah. Ni sifat 20 ni tapi kena mengaji banyak guru lah. Sebab apa? Sebab boleh kita tahu macam mana metodologi guru ni macam mana. Kemas elok tuan-tuan, sifat 20. Tuan guru kami, Tuan Guru Haji Saleh Si Kedah, beliau katakan paling kurang mengaji sifat 20 ni, paling kurang kita mesti mengenal makhluk, baru kenal Khaliq, baru kenal Allah. Kenal makhluk dahulu. Kenal makhluk ni, ini paling ringkaslah. Mengenal makhluk dengan satu jirim, yang kedua arad. Kenal jirim,
the essence of the thing, substance itu, dia Arab jirim dengan aurat, apa sifat dia tu, sifat kepada jirim itu apa sifat dia itu? Touchable, boleh dipegang, seen, boleh dilihat, punyai tempat di mana, asalkan ada tempat di langit ke, di meja ke, di dunia ke, dia punyai arah yang 6, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, dan dia itu ada bentuk kaifa. Mata dia ada bila dia datang, bila dia akan perish, binasa. Itu cerita panjang lah. Itu kena mengaji maqulat asyar. Nama ilmu ni maqulat asyar. Kenal tu dulu, itulah rahsia kenapa qul huwallahu kuliah dengan qul huwallahu ahad. Yang kedua, selang sedilah dengan apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Nuzhatul Majalis. Disebutkan juga oleh Syekh Daud Al-Fattani dalam kitab beliau Wasayal Abrar. Apa? Rakaat pertama baca alam nashrah laka sadrak. Rakaat kedua baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sebab ulama mengatakan man qara'a alam bi alam lam yusibhu alam. Siapa yang membaca alam, iaitu alam nashrah laka sadrak, yang kedua baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, lam yusibhu alam, tidak ada yang boleh menyakitinya pada hari itu. Dua, ingat. Yang ketiga, bila kita dengar azan, asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang ada ijazah usap mata macam ni, siapa yang ada ijazah itulah. Saya bukan nak ijazah hari ni, pagi ni dia kena ijazah waktu orang azan betul. Ni bukan ijazah ni. Jangan sebut lagi kami terima tak, saya tak bagi ijazah ni. Pasal dia kena azan betul-betul. Antara amalan para ulama kita bila disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia akan buat tangan macam ni. Jadi ni bagi nak habaq mai bagi orang yang belum tahu. Siapa yang dah hamal mudah-mudahan istiqamah. Jari telunjuk rapat macam ni pun begini dirapatkan. Lalu disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dibuat macam ni, dibaca marhaban ya habibi qurrata aini Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam fakashafna anka ghita'a fa basaruka al-yawma hadid. Lalu dicium. Cium. Saya bagi bunyi biar bunyi sikit, nampak cium tak payah berbunyi pun tak apa. Cium. Kalau guru saya usap mata macam ni tuan imam. Macam ni tuan imam. 1, 2, 3. Mungkin tuan-tuan yang lain dah mungkin dapat ijazah begini. Begini macam mana? Tadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah marhaban ya habibi qurrata aini Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fakashafna anka ghita'a fa basaruka al-yawma hadid. Mungkin buat gini dua ni lah. Saya tengok orang kampung saya buat macam ni, tapi guru saya ijazahkan macam ni. Dalam hadis saya nampak macam ni, ada hadisnya ni. InsyaAllah siapa yang buat macam ni lam yarmad abada, kata Sayyidina Anas bin Malik. Beliau lihat Nabi buat macam ni. Nabi mengatakan siapa yang buat macam ni lam yarmad abada, matanya tidak akan sakit selama-lamanya. InsyaAllah saya tak pakai spek, InsyaAllah setakat ni. Siapa yang pakai spek, bila nak buat macam ni buka spek ni. Tahu buat kat mata, jangan buat kat spek. Nanti spek mata makin tajam, mata tidak. Buka kat sini dulu, bawa macam ni. Kalau ada kesempatan nanti kita ijazahkan. Kalau ada kesempatan, cari guru lain dululah. Sebab saya dah tak boleh, sebab ni dah pukul 7 dah ni. Tak boleh nak ghostan balik. Masya-Allah. Siapa yang dengar tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang dengar begitu, sebelum Bilal melaungkan hayya 'alas salah, tu namanya hayya 'alatain.
Nabi sebut idza sami'tumun nida faqulu mithla ma qala al muadzin. Kalau kamu dengar azan, hendaklah kamu jawab seperti mana muadzin itu. Illa melainkan hayya 'alatain. Yang lain semua kita jawab macam sama, kecuali hayya 'alatain, hayya 'alas salah. Jangan jawab hayya 'alas salah, jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu namanya hayya 'alatain. Hayya 'alatain, hayya 'alas salah. Itu maksudnya. Dan satu lagi ketika subuh, as-salatu khairum minan naum. Itu yang dipanjang, naum jangan dipanjang, supaya orang dengar bunyi naum, jangan naum. Orang pun tidur dengarnya no. Kalau orang Arab dia gitu dipanjang. As-salatu khairum minan naum. Naum tu pendek, tu dipanjang sebab dia wajibul gunnah. Baik. Selepas mendengar asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia jawab macam tadi, tambah wa ana. Sebelum Bilal melaungkan la haula wala quwwata illa billah, hayya 'alas salah, dia berjawab wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi sayyidina muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Dia beza sikit dengan yang kita hafal, beza tu je lah, tukar saja. Hadis riwayat Imam Muslim, siapa yang sebut begitu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosanya yang telah lalu. Kita jarang buat ni kan. Lepas zuhur nanti buat. Macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu anna muhammadar rasulullah, jawab asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru kita jawab lagi wa ana asyhadu, dan aku naik saksi alla ilaha illallah, tidak Tuhan melainkan Allah. Ini terjemah pendek saja. Wahdahu la syarikalah, hanyalah Allah sahaja, tidak yang lain, tidak ada yang syirik yang bersama dengannya. Wa asyhadu, dan aku naik saksi anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam hambanya dan rasulnya. Raditu billahi rabba, I am pleased Islam to be my religion, wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya, and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his human messenger. Wa bil islami, yang belakang tu apa? Raditu billahi rabba wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa bi mula-mula tadi raditu billahi rabba. I am pleased Allah to be my Lord, my God. Barulah wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya, barulah wa bil islami dina. Siapa yang baca ini akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Amal nanti saya tulis kat whiteboard nanti. Kat mana? Kat belakang. Tak pun saya tulis dekat sini, tangkap gambar nantilah kita sama-sama. Habis yang ketiga. Yang keempat, lepas azan selalu kita la ilaha illallah, terus kita angkat tangan kan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Sekarang kita ubah sedikit, sebab Nabi sebut dalam hadis sahih Muslim, man sami'al adhan thumma shalla alayya, sesiapa yang dengar azan kemudian dia berselawat ke atasku, hullat lahu syafa'ati, halallah baginya syafaatku. Macam mana? Jangan biasa kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi. Lepas ni ubah sedikit. Macam mana? La ilaha illallah, kita jawab tadi la ilaha illallah, salawat dulu, bersalawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Barulah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Tambah sikit saja tu. Jadi itu berdasarkan hadis. Jadi kita jarang buatlah dua tadi dalam bab azan tadi apa? Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita jawab asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita jawab. Tambah
wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa bil islam dina. Habis la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma rabbaha. Itu yang keempat. Yang kelima, ini jangan ditinggal ever. Ini minimum yang kita baca Quran setiap hari itu. Teruskan baca Quran tuan-tuan. Di sini saya yakin tuan-tuan ada istiqamah baca tu nah. Tapi ini tambah, ini sebagai tambah dan minimum kita amalkan setiap hari 5 surah. Nah, 1 suratul Fatihah dibaca 3 kali. Ini kalau boleh luar daripada sembahyang. Kalau dah baca dalam sembahyang pun tak mengapa juga. Tapi ini memang solid di luar. 1 suratul Fatihah 3 kali. Yang kedua surah Az-Zalzalah 2 kali. Yang ketiga Al-Kafirun 4 kali. Yang keempat Al-Ikhlas 3 kali. Yang kelima Yasin sekali. Nah, kita ulang balik. 1 Al-Fatihah 3 kali, Az-Zalzalah 2 kali, Al-Kafirun 4 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Yasin 10. Jangan 10, nanti biru muka kita. Sekali cukup sekali. Kenapa? Hadis Fatihatul Kitab ta'dilu thuluthal Quran. Nabi sebut Fatihatul Kitab, maksudnya surah Al-Fatihah itu. Sekali baca menyamai 1/3, bacalah 3 kali. Nah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dibaca ta'dilu nisfal Quran, menyamai 1/2 Quran, baca 2 kali. Qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Quran, menyamai 1/4 Quran, bacalah 4 kali. Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Quran, Qul huwallahu ahad tadi sekali baca menyamai 1/3 Quran. Dan yang last disebut oleh Imam At-Tirmidzi dalam hadisnya, beliau riwayatkan hadis itu, Nabi katakan Yasin itu menyamai sekali bacanya 10 kali Al-Quran. Itu paling kurang lah tu, ni minimum lah. Karena setiap hari 1 set tu, malam nanti 1 set. Especially di malam-malam Ramadan ni lah. Kita tak tahu, mungkin itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kita tak tahu. Nah, baca ini setiap malam 1 set, setiap siang 1 set. Itu minimum maksud saya tu. Kalau tuan-tuan nak mengamal lebih lagi silakan. Sebab pahalanya tadi paling kurang kita khatam berapa kali Quran? 5 kali khatam paling kurang. Tak panjang mana surah tu. Yang panjang sikit Yasin lah, yang lain okey. Jangan dibaca surahnya, baca ayatnya. Jangan diulang surahnya. Al-Fatihatul Fatihatul Fatihah. Yang kedua Az-Zalzalatuz Zalzalah, Al-Kafirun 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 Al-Kafirun. Hang baca apa? Baca Ustaz Mahdi Abad. Hang dapat pahala sebut surah saja. Dapat pahala sebut surah saja. Masya Allah. Yasin takkan sebut tu jadi 10 kali Quran. Itu pun tak logik. Ada kisah Tuan Imam ni. Dia ada anak gadis, nak kahwinkan anak gadis tu. Apalagi ramailah pemuda nak anak Tuan Imam. Tak lagu mana 3 orang mai. 3 orang mai. Elok. Seorang calon pertama, hang nama siapa? Nama saya Asri. Asri. Elok hang baca surah Wal Asri. Itu Imam, dia mesti nak menantu dia boleh baca Quran. Elok hang baca surah Wal Asri. Berketak-ketak kawan tu Dia bukan hafal tapi gagah jugalah. Gagah juga. Lah khatam juga dia pun baca Wal Asri tu. Alhamdulillah. Bila keluar tu, 2 orang yang tunggu kat luar tu tanya, apa haji tu tanya? Tak tahu. Dia suruh saya baca surah. Allah, dua-dua ni lagi ketak. Nombor 2 mai. Hang
Nama siapa? Nama saya takut nah. Nama saya Anas. Elok hang baca surah An-Nas nah. Dia main lagu tu je. Surah An-Nas. Oh, surah An-Nas tak apa, dia lancar kat mulut nah. Sebab suara dia pendek. Rupa punya nombor 3 lagi kuat ketak. Lagi kuat ketak dia. Hang nama siapa? Nama saya rupanya nama dia Yasin. Kan dia kena suruh baca ikut nama tadi kan. Nama saya, hang nama siapa? Dia cengih ni haji ni. Hang nama siapa? Nama saya Yasin, tapi mak pak panggil saya Qul huwallahu ahad. Awal dia tiupkan dia tak. Masa ada orang kawan dia tadi, dia akan disuruh baca surah ikut nama. Dia nak lari lagu mana, memang nama dia Yasin bin apa tak tahu. Tapi dia pandai. Nama saya Yasin, tapi mak pak panggil saya Qul huwallahu ahad. Supaya tok ketua ni tadi ni suruh dia baca Qul huwallahu ahad. Ada juga orang lagu tu, masya-Allah. Yang keberapa dah kita ni? 4. Yang kelima nah. Yang kelima ini saya suka masjid ni, saya suka. Sebab bila waktu subuh lah yang saya dengar tadi nah, complete, memang ikut sunnah betul. Daripada lepas salam, sama ada Tuan Imam Basri kita, Tuan Imam Khairi kita, saya suka sangat. Mudah-mudahan istiqamah masjid ini suara kuat begini begitu tidak mengapa, tidak mengganggu orang, dan kita pun hafal caranya tu dan tepat bila lepas subuh tadi 10 kali la ilaha illallah, bawa rongkai kaki Allahumma ajirna minan nar 7 kali dan seterusnya dan jangan tinggal subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, man sabbaha 33 وحمد 33 وكبر 33 yang kita baca 33 tadi. Cukupkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, jadi 100. Siapa yang baca sebegini ni every prayer, solat jahar ataupun solat sir. Solat jahar ni baca kuat, solat subuh, maghrib dan isyak. Solat sir ni solat lohar dengan asar. Jangan tinggal itu. Ghufirat lahu dhunubuhu in kanat mithla zabadil bahri, akan diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Allah, buih di lautan tu banyak. Buih di lautan tu kita mandi pakai shampoo saja buih tak terkira. Jangan tinggal. Yang terakhir saya nak kongsikan. Ni saya dah kongsi dengan Datin ni, dengan Kak Ajah pun dah kongsi dekat di sini. Tabung subuh. Lagu mana? Setiap hari siapa yang dapat lazimkan dirinya datang ke surau masjid ini, jangan lupa bawa duit. Masuk dalam tabung masjid tu, banyak sedikit itu tidak kisah. Yang penting siapa yang datang ke surau masjid ni masuk dalam tu. Every morning, every day. Siapa yang tak berkesempatan datang ke surau masjid, tu yang saya nak sebut ni, di rumah buat tabung. Namakan tabung itu tabung masjid, tabung subuh ke, sedekah subuh terpulang. Tapi pastikan lepas solat subuh tu, ataupun uzur, katalah Mak Ajah uzur, orang lelaki jangan uzur, perempuan yang uzur ni. Masukkan juga duit dalam tu. Yang pastinya every day, make it compulsory. You do oblige you yourself and all the family. Masuk dalam tu. Banyak sikit tak kisah. Dia sebenarnya seorang bagus juga. Satu tabung tu, setiap seorang satu tabung, tapi tidak ada togetherness. Bila ada togetherness, semangatlah kita buat kat situ. Tabung subuh. Satu je, jangan banyak sangat. Better satu je. Semua masuk. Masya Allah. Kalau anak nak pergi sekolah tu, saya nak cerita pengalaman lepas ni di Prima. Saya 2 hari lepas saya ceramah dekat Prima. Saya akan cerita sekejap lagi.
kalau saya ingat. Jadi tabung itu semua masuk along, masuk. Nak pergi sekolah, masuk. Kenapa? Kita nak supaya setiap awal pagi itu kita didoakan oleh malaikat. Setiap hari ada 20 malaikat jaga kita ni setiap hari. 10 siang, 10 malam. Ini disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra. Nah, 10 itu macam mana dia jaga kita ni? Kasih sayang Allah lah. Satu kat depan kita, satu di belakang, satu kanan, satu kiri. 4, satu bahu kanan, satu bahu kiri. 6, satu dekat ubun-ubun. Orang itu kalau dia arrogant akan ditarik ke bawah, dia jadi hina. Kalau dia ini humble akan diangkat ke atas, dia jadi mulia. Dan yang keberapa dah? Ketujuh. Yang 2 lagi jaga bibi atas dengan bibi bawah. Pelik, malaikat 2 ni tak akan jaga bibi ni, melainkan orang tu bersalawat. Banyak-banyaklah baca salawat. Saya nak ijazahkan 2 salawat hari ini. Tuan-tuan ikut saya, dan sebahagian kita dah pun mengamalkannya. Teruskannya. Siapa yang ada beli buku amalan orang saleh, 2 ni ada dalam buku amalan orang saleh. Saya baca semintas lalu saja, tuan-tuan ikutlah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba 'indaka yaumal qiyamah. Maksudnya, ya Allah, salawatkanlah, maksudnya rahmatilah akan penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagilah baginda kedudukan yang paling hampir di sisimu pada hari kiamat nanti. Nabi sebutkan, siapa yang sebut begini, wajabat lahu syafaati, wajiblah baginya syafaatku. Jangan tinggal amalan ni. Saya nak cerita peribadi. Saya ada pengalaman peribadi. Pengalaman ini berkat salawat tadi itu. Sekali itu saya lambat pergi ceramah, traffic jam. Kalau ikut hukum akal memang tak sempatlah. Saya pun teringat salawat ini, salawat yang tadi itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ada al-muqarrab 'indaka yaumil qiyamah. Saya sampai sebelum time, sebelum masa tu. Itu banyak kali berlaku dengan saya. Dalam 3-4 hari yang lepas, saya ceramah dekat Prima. Saya pusing dekat arah Damansara tu kan, cari tempat parking, bukan main payah lagi. Zuhur. Bila saya pusing 2 kali, saya nak cari ni mengharapkan ada yang kosong. Saya lupa salawat ini. Bila saya baca salawat ni tak dan sampai 10 kali. 3 kali je saya baca Allahumma salli ala Sayyidina, sambil driving. Wala Allahu anzilul maq'adal muqarrab 'indaka yaumil qiyamah. Tengok betul-betul ada orang tu keluar. Saya pun masuk. Allah kata, berkat ini untuk saya yang banyak dosa ni, tuan-tuan, tak ada habis dah ada benda tu. Mungkin, tapi jangan dianggap ini khas untuk cari parking kosong kau Ustaz. Jangan. Ini lebih daripada tu lagi ni lah. Yang namanya salawat tak ternilai. Satu dunia nak beli satu salawat itu, walaupun pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi bila bersalawat jangan lupa taswid. Taswid maksudnya sebut Sayyidina. Ini adab kita dengan Nabi. Berkat sangat. Baik. Satu lagi sama-sama tuan-tuan ikut saya. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma huwa ahluh. Maksudnya, ya Allah, balaslah, semoga Allah membalas daripada kami kepada Nabi apa yang layak untuk Nabi. Hadis daripada Imam Tabrani, Ibnu Abbas mengatakan, Nabi SAW bersabda, man qala jazallahu Muhammadan ma huwa ahluh faqad at'aba 70 malakan alf sabah. Sekali dia sebut itu, kata Nabi, dia memenatkan 70 malaikat. 70 malaikat menulis pahala tu 1000 pagi, 1000 hari. Itu sekali amal. Kalau banyak amal, banyak-banyak. Baik. Yang saya nak cerita apa? Setiap pagi awal tadi ni ada 2 malaikat. Malaikat siang, malaikat malam. Malaikat malam tu dah naik dah. Malaikat siang 2 orang turun. Malaikat pertama dia doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Yang kedua doa,
wa'ti mumsikan talafa. Yang pertama tadi, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantikanlah orang yang suka menginfakkan hartanya itu, gantikanlah yang lebih baik. Sebab itu kita lihat, the more you donate, the more increase your harta. Makin banyak. Heran kita, makin banyak dia charity, dia donate, dia infak fi sabilillah, tabarruk dalam istilahnya, tabarruk, maka semakin banyak hartanya, increasing. Yang ini pula semakin dia, ya Allah, bermati-matian bekerja siang malam, semakin sikit hartanya. Rahsianya apa? Didoa oleh malaikat tadi. Malaikat doa, ya Allah, orang yang infakkan duitnya di awal pagi itu, bagikan ganti yang lebih baik daripadanya. Ini malaikat doa, makbul, ni hadis ni sahih. Yang kedua ni, ya Allah, orang yang suka menahan-nahan hartanya, maksudnya orang yang tak suka menderma lah, bagikan akan kebinasaan. Binasa makin sedikit, mungkin atas nama kematian ke, kemalangan ke, kebakaran ke, kecurian, kehilangan mungkin. Kerana itu supaya kita mendapat doanya malaikat dan dapat doa Nabi doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkatilah umatku di awal pagi mereka. Hadis yang lain, burika li ummati fi bukuriha, diberkati umatku di awal pagi mereka. Supaya apa? Duit kita tadi berkat, tu maksudnya. Lepas seminggu tabung tadi tu, lepas seminggu ambil duitnya tu, ataupun lepas sebulan, kan kita ada satu keluarga masuk tadi kan. Lepas sebulan, duit ni jangan bawa ke jekel, jangan. Bawa ke masjid kita ni, Masjid Darul Ihsan, dalam tabung masjid, diguna balik untuk aktiviti masjid. Macam tu ataupun kalau tak membola masjid, bagi dengan fakir miskin ke apa-apa kan. Begitulah, wasiatkan, bagi tahu dengan isteri, dengan anak-anak, kalau abah meninggal esok, bukan esok lama lagi, kalau abah meninggal nanti, tolong jangan putuskan amalan ini. Saya dah buat ni Tuan Imam, tu yang saya berani kongsi amalan ni. Kalau saya tak buat, saya tak berani kongsi. Saya dah buat dah, alhamdulillah. Duit tu nanti bawa ke masjid, bila buat waktu subuh, ataupun bila-bila lah masuk. Kalau boleh jangan orang tahu. Sedekah yang paling bagus jangan orang tahu. Walaupun CCTV tahu, tu cerita dia lain, tapi orang tu jangan tahu. Buat saya ada seorang ustaz di Indonesia, ini cerita dia lah. Ada orang datang jumpa dia mengalami masalah hutang, bukan sikit-sikit ni hutang ni, banyak. Jadi beliau katakan, ustaz ni katakan, amalan ini, tabung subuh tadi ni amal, demi Allah, dia kata, alhamdulillah selesai masalah dia. Ni berkat. Saya nak cerita di Prima tu, bila saya kuliah Zuhur, saya kuliah lah tentang Ramadan, di akhir tu saya kongsikan amalan ni tadi, tabung subuh ni. Ada somebody dekat situ, kalau saya sebut nama tuan-tuan tahu, dekat Prima tu, saya tak nak sebut nama. Dia orang yang kira paling tinggi dekat Prima tu lah, tapi orangnya bagus sangat, kuat ilmu minat pada agama. Ini nak cerita dengan Datin, dengan Kak Azah, sebab kami selalu baca kitab amalan orang soleh tu. Rupanya Datin, Kak Azah, dia dah beli lama buku saya tu, amalan orang. Saya bukan nak promote ni, mohon maaf jangan tuan-tuan pula, ini ada symptoms promote ni, bukan. tidak. Demi Allah, itu bukan niat saya. Saya pun tak jual, tak bawa kitab tu, memang bukan tujuan itu. Dia kata, ustaz, saya dah lama dah beli buku amalan orang soleh ni. Bila saya baca ni, saya seronok sebab amalannya mudah. Dalam tu pun ada sanad. Saya nak cari siapa orang ini. Dia nak cari saya. Siapa orang itu? Saya lah, siapa lagi? Jadi itulah, pecahlah ceritanya. Tapi yang saya terkejut, dia kata, ustaz, waktu kami buat ini live kan ni? Live mudah-mudahan dia tak dengar mudah-mudahan. Waktu kami buat program dekat Kedah, dia kata, ada orang di Kedah tu bagi dia amalan ini, amalan tabung subuh tadi ni.
Rupanya dia dah buat lama dah rupanya nak. Sebelum saya bagi tahu dia dah buat lama dah Tuan Imam. Jadi dia letak tabung tu depan pintu rumah. Sebab kalau anak-anak dia nak pergi ke sekolah, dia beringat, tabung tu masuk dulu. Dia pun masuk. Masya Allah. Orangnya subhanallah. Saya tak sebut siapa orang itulah. Allah bagi rezekinya luar biasa. Ditambah lagi dia hormat dengan ulama-ulama tu, bertambah lagi barakah lah. Kita pun sama lah. Jadi kalaulah kata mungkin tuan-tuan pergi kerja lupa kata masuk duit dalam tabung tu, tak apa, ambil duit dalam poket, lala juga ambil duit dalam poket berapa-berapa, asingkan bawah dalam poket, niat ya Allah saya lupa tadi nak masuk ni dalam tabung kat rumah tu, ambil ni simpan ni, bubuh dalam tabung dekat musalla, dekat pejabat tu. Kalau tak pun ambil yang tu simpan dekat rumah nanti. Dan satu lagi kelebihan tabung tu apa? Katalah kita tak sempat pergi iktikaf masjid malam-malam akhir ni, bubuh dalam duit tabung tu. Kalau katalah malam-malam yang memang diharapkan Lailatul Qadar, bubuh lebih sikit dalam tabung tu. Sama juga. Cuma yang penting tadi satu je syaratnya. Yang last jangan bawa ke jekyll. Tu je syarat dia. Syaratnya apa? Yang itu saja bagilah pada sahabat-sahabat silakan. Mudah-mudahan kita dapat amalan-amalan tadi. Satu tadi apa? Jangan tinggal solat isyak dan subuh berjamaah. Yang kedua, jangan tinggal solat sunat sebelum subuh. Kalau dah selalu amalkan tu, tiba-tiba orang dah solat subuh, jangan seorang-seorang sembahyang sunat itu, tak. Sembahyang subuh berjamaah, nanti balik rumah qada boleh. Sembahyang mazhab kita Syafi'i, sembahyang sunat yang selalu dikerjakan boleh diqada, boleh. Tapi mesti selalu. Jangan seminggu buat, 2 minggu tinggal, tu tak jadi. Sebulan, semangat, setahun tinggal, tu tak jadi. Dia mesti continuously. 3, jangan tinggal apa tadi? 5 surah tadi kan. Yang keempat, salawat tadi itu apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilil muqarraba indaka yaumil qiyamah jazallahu anna sayyidina Muhammadan. Yang kelima, tabung subuh. Yang keenam, dah tak ikut sekuan dah saya ni, apa yang ingat saja. Yang keenam, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tadi, dijawab wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Yang keberapa? 8. Selepas orang azan jangan terus baca doa, melainkan salawat dahulu. Yang terakhir tadi adalah tabung subuh. 8 biasa ambil genap dah, baik ambil ganjil dah 9, tambah lagi 3 minit. Lepas solat isyak jangan tinggal sembahyang 4 rakaat. Bagi orang yang tak ada hutang dengan Allah, sembahyang wajib, sembahyanglah 4 rakaat lepas solat isyak. Macam mana? Usalli sunnatul isyak raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Angkat lagi, usalli sunnatul isyak raka'ataini lillahi ta'ala, atau 4 rakaat sekaligus boleh. Usalli sunnatul isyak 4 raka'atin ba'diyatan lillahi ta'ala. Itu untuk orang yang tak ada hutang. Kalau zaman Puan Yeye dulu ada hutang, maka jangan sembahyang sunat. Zaman Pop Yeye dulu, seluar yengki dengan cermin mata gelap. Macam mana? Jangan sembahyang itu. Sebab yang wajib tu wajib diqada. Sembahyanglah ambil yang 4 rakaat, sama ada subuh ataupun zuhur pun tak apa, asalkan 4 rakaat. Sebab Nabi sebut, hadis riwayat al-Imam Tabarani, disebut juga dalam kitab Khulasah min Syawariqil Anwar Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Malik Al-Hasani Al-Makki, disebut juga di dalam kitab An-Nasaih Adiniyah wal Wasai Al-Imaniyah Al-Imam Qutb Al-Irsyad Raghwathil Ibadi wal Bilad Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, semuanya menyebutkan hadis ini. Apa? Nabi mengatakan, arba'un ba'da al-isya kamithlihinna min lailatul qadar. 4 rakaat lepas solat isya mengerjakannya pada malam al-qadar. Ini untuk orang yang mungkin rasa Salatul Qadar dah berlalu ke belum. Kalau dah berlalu tu mungkin dia rasa down sikit. Kalau belum, semangat sebab setiap malam kita dapat pahala itu setiap malam. Tapi untuk 4 rakaat sembahyang saja, baca Quran macam biasa, sedekah macam biasa.
Kata Imam Al-Haddad sebut dalam kitab An-Nasaih, satu rakaat yang dikerjakan pada malam Al-Qadar menyamai 30,000 rakaat di malam-malam yang lain. Tuan-tuan, kalau solat tarawih 20 rakaat tu kan, campur 3 rakaat tu, kalaulah malam tu Lailatul Qadar, Allah, satu rakaat sunat dia sama dengan satu rakaat wajib, digandakan lagi 30,000 tu macam mana? Sebab tu pahala jangan setiap malam ni daripada malam 20 Ramadan itu jangan tidak solat tarawih. Paling bagus 20 rakaat, campur dengan 3 lagi, qiyam lagi, Allah. Itulah, mudah-mudahan kita istiqamah dan kita dapat buat sama-sama. Jadi saya sebenarnya nak baca kitab ni, ceramah lain pula hari ni. Kitab buka dah, tapi yang lain pula di ni. Saya nak kongsi sedikit yang disebut dalam kitab Tuhfatul Awtan. Tak apalah, nanti begini saya akan tulis ni dalam bahasa Melayu. Ini saya akan tulis, nanti saya bagikan kepada Tuan Imam Sobri kita, Tuan Imam Khairi kita, juga ke Ajah dengan Datin nantilah, amalan hari raya nanti. Saya baca dahulu sedikit apa yang dibaca kat sini. Disebut oleh Syekh Al-Wannai pada risalahnya, dan iaitu barang siapa beristighfar ia pada hari raya lepas sembahyang subuh 100 kali, tiada tanggallah daripada diwannya. Memang kitab ni tulisan Jawi lama ni. Tiada tanggallah pada diwan catatannya sesuatu daripada dosa, melainkan dihapus akan dia daripadanya, dan adalah ia pada hari kiamat amanlah daripada azab Allah. 100 kali subuh. Kita dijangka bila raya tu memang Rabu. Kalau dijangka Rabu tu, subuh Rabu tu bacalah istighfar. Istighfar paling bagus, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nak baca a pun boleh, u pun boleh, ya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih boleh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dua-dua boleh. Bacalah 100 kali. Di sini sebut 100 kali, insya-Allah dipadamkan kita punya dosa itu. Dan barang siapa membaca ia akan subhanallah wa bihamdihi, itu saja 100 kali pada hari raya. Raya ni tak kisahlah, maksudnya daripada subuh itu. Dan sembah ia ya Tuhanku, bahawa hamba menghadiahkan akan pahala yang hamba-Mu baca ini akan sekalian ahli kubur. Tiada tanggallah ataupun tinggallah seorang daripada orang yang mati, melainkan berkata ia pada hari kiamat, ya Tuhan yang mengasihani, kasihani oleh-Mu akan hamba Tuhanku, orang tadi ni, dan jadikan oleh-Mu akan pahalanya syurga. Masya Allah. Dan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata ia akan subhanallah bihamdi 300 kali, dan menghadiahkan ia akan dia bagi orang yang mati, orang mati, especially ingat mak ayah kita daripada muslimin, masuklah pada tiap-tiap kubur 1000 cahaya, dan menjadikan oleh Allah Ta'ala pada kuburnya apabila mati, kubur dia sendiri nanti bila dia mati akan 1000 cahaya. Masya Allah. Dan dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 400 kali dahulu sembahyang raya. Kan kita takbir raya tu kan, di sini mungkin 8.30 kat Tuan Imam. Even menunggu 8.30 tu lah khatamkan ni 400 kali. Pahalanya ya Allah, kalau saya nak baca ni panjang sangat. Ini nanti saya akan tulis dan saya akan bagi kepada Tuan Imam, nanti mintalah dengan Tuan Imam amalkan. Jadi supaya apa? Paling kurang ada amalan kita. Kalaupun ini bukan hadis yang sahih, hadis dhaif sekalipun, ataupun bukan hadis sekalipun, apa ruginya kita beramal? Ini kita terhambat dengan apa status hadis ni, apa? Subhanallah. Dalam bab begini ni paling senang. Orang tanya saya tentang sembahyang qada selepas Jumaat tu kan. Orang tanya saya katakan
yang mengamalkan ini orang-orang yang besar yang terkenal dengan ilmu dan amalan mereka itu. Nah, ada hadis disebut dekat situ. Tak apalah, cerita bab hadis tu cerita lain. Ulama yang menghukumkan hadis itu, mereka hukumkan status hadis itu, ada kata palsu, ada kata dhaif. Kalau dhaif itu boleh diamal lah. Kalau kata palsu ni bukan dipegang, maksudnya bukan dipegang untuk berhujah, tapi ulama tidak pernah kata jangan amal. Tuan-tuan kena beza dua itu. Ulama muhaddithin di antara mereka kata hadis ini palsu. Naam, dari segi statusnya, tapi tidak pernah mereka katakan jangan amal. Maksudnya kalau nak amal, itu tidak ada satu dalil yang mengharamkannya. Jadi saya bagi tahu pada siapa yang bertanya pada saya, silakan beramal. Sebab ini diamalkan oleh orang-orang yang besar dan terkenal alim ilmunya, dengan warak, khusyuk, tadallul, khasyahnya, memang diakui akan keilmuannya. Tinggal lagi kita pun mungkin bila baca hadis tu nampak pelik. Nah, guru kita pun ada komen tentang hadis itu, tak apalah, itu status hadis. Tapi bukan bermakna ulama bila komen hadis itu bukan bermakna tidak boleh amal. Bedakan dua itu. Jadi siapa yang beramal, alhamdulillah. Siapa yang tidak beramal, jangan salahkan orang yang beramal. Begitu sikap kita. Ini kita bila sukalah di viralkan apa semua, subhanallah. Orang kalau dia berjalan kepada Allah, dia akan tenang melihat ini semua. Kita anggap itu adalah suatu amalan, walaupun tidak datang daripada Nabi SAW, bukan bermakna tidak boleh. Ingat tuan-tuan, yang terakhir saya nak pesankan, Imam Ghazali sebut yang kata sembahyang sunat tu ada 3 kategori. Sembahyang sunat tu dalam satu payung yang besar namanya nafilah. Nafilah ni tambahan, ataupun nawafil. Nawafil ni ada 3. Satu namanya sunat, yang kedua mustahab, yang ketiga tatawwu'. Sunat itu yang Nabi selalu buat, apa? Rawatib, qiyamul lail, solat tasbih dan sebagainya. Satu lagi mustahab, Nabi buat tapi jarang-jarang. Nabi buat tapi jarang-jarang. Satu lagi tatawwu', hampir pasti Nabi buat sedikit dan tidak Nabi buat. Tatawwu' ini tadi. Semula faham ini dulu supaya kita tahu manhaj Imam Al-Ghazali. Satu sunat, yang kata sembahyang sunat ni ada 3 kategori. Satu, sunat ni Nabi selalu buat. Yang kedua mustahab, Nabi buat tapi tak selalu. Yang ketiga tatawwu'. Tatawwu' ni kadang-kadang Nabi memang tak buat, tapi para sahabat buat, tabi'in buat, orang-orang salih buat. Yang katanya tatawwu' inilah yang disebut sebagai solat itu sebagai amalan mutlak, sembahyang mutlak, sunat mutlak. Dan kalau diibarahkan sebagai sedekah wajib, itu namanya zakat. Sedekah sunat tu namanya tabarru'. Solat tatawwu' ni kata Imam Ghazali diqiyaskan kepada tabarru'. Bila nak buat, bila-bila pun boleh, asalkan jangan waktu tahrim. Bila, di mana-mana pun boleh. Sebab itulah rahsia kenapa dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali kata sembahyang malam Jumaat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Isnin, malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis. Kalau orang tak mengaji habis, lihat ini Nabi tak buat, ini pandai-pandai, ini bid'ah yang direka-reka. Sabar, tunggu dulu. Apa solat ini? Solat ini kata Imam Al-Ghazali adalah solat tatawwu'. Tatawwu' ini adalah solat tabarru'. Boleh silakan sahaja. Dia dalam kategori sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak everywhere, anywhere. Begitu, faham itu. Begitulah orang yang berjalan pada Allah, tidak mudah menyalahkan sesuatu. Yang paling bagus tuan-tuan dapat sesuatu yang begitu tu mungkin agak keliru, tanya dengan ustaz, tanya dengan ustazah yang betul. Ada tambah lagi yang betul tu, tanya dengan ustaz, ustazah yang betul. Tapi kalau yang tak betul, lagilah tambah lagi. Kalau orang tu jenis malas nak solat, malas nak bertahlil, malas nak bersolawat antara 2 tarawih, macam disorong bantai lah. Kalau tanya dengan ulama-ulama yang kuat amalan, ada macam mana nak synchronize, nak harmonize, macam mana tidak terus dikatakan ini maudhu', ini full stop dalam kurungan, jangan amai hak tu ya, kurungan jangan amai. Kita nak amai juga, tetapi dalam bab hadis tu biarkan pakar hadis, mereka hanyalah
memberi ilmu, informasi tentang apa yang mereka hafal tentang hadis. Tak ada dalam hafalan saya, itu sahaja. Tapi tak pernah pun mereka katakan jangan diamalkan. Nah, itu ulama-ulama yang rabbani begitu sifatnya. Nah, saya mohon maaf kalau ada salah dan silap sepanjang saya mengajar dekat sini dan ada kuliah saya dekat sini. Saya pun nak balik Sarawak juga ni sama dengan Tuan Imam Sabri kita. Beliau balik 4 hari bulan, saya pun balik 4 hari bulan. Saya dulu sebab saya yang beli tiket awal. Beliau balik ikut saya driving. Tolong doakan saya selamat perjalanan pergi dan balik. Kita kongsikan amalan sedikit sebelum nak bermusafir itu sedekah. Itu boleh menolak bala. Yang kedua, hadirin hadirat, jangan lupa baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Paling bagus begini paling lengkap. Masuk kereta, kunci, tekan bismillah, baru buka kunci. Alhamdulillah subhanallazi sakhkhara, dalam kereta ni semula masuk bismillah, buka kunci. Jangan terus masuk gear, jangan. Stop kat situ dulu. Alhamdulillah subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Slow je, jangan Allahu akbar. Itu election tu cerita lain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Apa dia Tuan Imam? Lupa, tak berjalan kereta ni. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Barulah baca doa yang selalu kita baca itu apa? Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina. Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa atwi 'anna bu'dah. Allahumma anta as-sahibu bihim. Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil munqalib wa su'il mandar. Ni jangan lupa, sunnah ni jangan lupa. Senyum. Memang ni sunnah Nabi ni. Senyum. Ada satu riwayat berpaling sebelah kanan, senyum. Ni sunnah Nabi ni. Tapi siapa yang naik bas jangan tengok orang sebelah tu dulu. Nanti haji tu ni, kalau disenyum pada haji tu lain nanti cerita haji tu. Apa tu? Bohong sikit apa tu? Dia pun tengok, dah senyum tak kena. Ini adalah sunnah Nabi, insya-Allah baca tu. Yang terakhir saya nak kongsikan muka surat 6 dan 7 buku amalan orang soleh tu jangan tinggal. 6 dan 7 tu. Sebab siapa yang baca itu insya-Allah selamat diri, harta dan keluarganya, dan dia tak mati hari itu. Dia tak mati hari itu. Yang 6 dengan 7 tu jangan tinggallah, baca sebelum nak bermusafir, insya-Allah dia tidak mati hari itu dengan izin Allah. Sama-sama. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma barik lana fi Ramadan wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa qira'atil Qur'an ya Rahim ya Rahman ya Karim ya Mannan. اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة وأعنا على قيامها وإحيائها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة وشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.